Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, bertemu lagi dengan tutorial PowerPoint bersama saya Cikgu Zuli. Okey, hari ini kita akan masuk ke topik masking shape. Okey, kita akan buat masking shape dan menambah beberapa efek supaya ia menjadi cantik seperti video yang pada permulaan tadi. Okey, so kita mula-mula sekali kita akan buka dulu PowerPoint kita. Okey, kita akan buka dulu PowerPoint kita. Okey, so di sini saya menggunakan PowerPoint 365. Okey, saya akan pilih blank presentation dahulu. Okey, so mula-mula sekali seperti biasa saya akan buang dahulu yang ni. Okey, so kita nak bentuk satu shape mula-mula sekali kita nak bentuk satu shape yang macam jelly bean punya. So saya akan ambil insert. Okey, saya akan pergi ke insert, saya akan masukkan shape triangle shape bentuk segitiga. Okey, untuk ni kita akan masukkan shape bentuk segitiga dan kita nak ubah bentuk shape segitiga ini menjadi sebentuk jelly bean. Okey, so saya klik kanan, saya ambil edit point. Okey, kalau cikgu tak jumpa dekat sini bahagian shape format, dekat edit shape ni pun ada edit point juga. So boleh guna dekat sini juga. Okey, ada dua cara lah. Okey, so pergi dekat titik warna hitam ni. Okey, klik kanan, saya ambil smooth point, dia akan jadi bentuk bulat macam ni. Okey, so yang ini pun saya buat smooth point juga. Okey, yang bulat tepi hitam ni pun saya nak buat smooth point juga. So dia akan jadi smooth point macam ni lah. Okey, bila kita tekan pada butang hitam kat tengah-tengah ni, dia akan keluar macam handle kan ni. Okey, so kita boleh tarik handle ni, kita boleh adjust dia punya bentuk lah. Okey, kita nak adjust, nak bentukkan macam jelly bean sikit. Okey, so kita boleh buat okey, contoh macam ni. Okey, so dia jadi macam bentuk kolam sedikit. Kalau cikgu nak ubah lagi, klik kanan balik, pergi pada edit point semula, dia akan jadi warna hitam ni. So kita boleh adjust lagi. Okey, contoh kena ke dalam sikit kan. Okey, so dia akan jadi bentuk font macam ni lah. Okey, so saya nak kecilkan sedikit gambar ini. Okey, so dah jadi saya punya bentuk seperti kolam. Okey, kalau cikgu nak murnikan lagi, cikgu boleh murnikan lagi lah. Kalau kawan nak murnikan lagi, boleh murnikan lagi, tak ada masalah. Okey, kalau rasa nak cantikkan lagi, terpulang kepada cara masing-masing. Okey, selepas itu okey, saya nak buat satu bulatan besar sebenarnya. Tetapi sebelum tu saya takut bila saya buat bulatan yang pada tepi ni akan tidak kelihatan. So apa yang saya buat ialah saya akan bentukkan macam layout lah kat bawah tepi ni. Okey, so cikgu boleh Ctrl C, ada Ctrl V untuk kopikan dia, ataupun tekan butang control pada keyboard, jangan lepas, dia akan ada bentuk petak dekat bawah mouse tu. Kita boleh drag, dia akan buat satu, kita panggil duplicate lah. Okey, so saya nak duplicate yang ni sedikit. Ini saya nak masuk dekat tepi sini. Ini saya copy, saya masukkan tepi. So dia dah ada 4. Yang ni kalau cikgu nak murnikan lagi, ni tak apa, ini tak cantik pun tak apa, sebab ini sebagai kat luar dia tak nampak. Kenapa saya buat macam ni, nanti saya akan tunjukkan kenapa. Okey, sebab saya perlukan ini sebagai marking saya lah. Okay, kalau cikgu tak nak buat boleh, kalau cikgu pandai untuk tak nak buat tak nak masalah, tapi saya buat ni sebab nanti cikgu akan nampak, kawan-kawan akan nampak lah kenapa saya buat. Okey, sekarang ni saya nak buat satu shape bulatan yang besar. So saya akan insert satu bulatan. Okey, saya kecilkan lagi, saya nak buat okey, saya tekan shift untuk bagi dia bulat yang sempurna. Okey, so ini saya nak
saya nak apa ni, buang fill dia supaya nampak lah dia punya depan dengan ni, dalam nampak. Okey, selepas itu saya akan pergi ke, saya tekan bulatan, saya dan tekan kita punya pond tadi. Pond ni saya tekan dua-dua, so select dua-dua, pergi dekat align, dekat bahagian shape format, tekan shape format, pergi dekat align, saya ambil center. Lepas tu align middle, dua-dua saya tekan center. Mula saya tekan center dulu, lepas tu saya align middle, so dia akan berada di tengah-tengah. Okey, so shape dengan ni akan berada di tengah-tengah lah. Kita nampak sebab saya nak putaran ni nanti cantik. Okey. Okey, lepas tu saya akan pergi ke, saya akan select gambar yang bulat dulu, lepas tu saya select pond. Sudah select dua ni, tekan shift nak pilih dulu, mula-mula tekan bulat, lepas tu tekan shift, tekan pond pula yang gambar jelly bean ni. Lepas tu saya pergi dekat shape format, pergi dekat merge shape ni, saya ambil subtract. Okey, subtract. Okey, dah ada subtraction macam ni, saya akan gambar ni saya akan isikan semula dengan warna putih lah. Warna putih. Okey, so saya masukkan warna putih, so dah dapat warna putih. So gambar ini saya akan send to back. Okey, so cikgu nampak dekat sini kita dah kalau besar macam ni kita tak nampak kita punya tempat yang kita nak bakar rayang ni dah hilang. Kalau kita tak buat petak ni tadi, kita tak nampak kita punya kotak tu nanti. Okey, so saya adjust sikit. Okey, so dia akan lebih kurang macam sini lah. Kalau cikgu nak kecilkan sikit boleh dia punya petak dalam tu. Okey, kenapa kita buat besar? Sebab senang nak adjust. Okey, sudah nampak dia punya ni. Okey, dah siap dah. Okey, sekarang ni kita nak letakkan gambar di belakang. Okey, kalau kita perhatikan di sini, okey, sebenarnya dia ada dua bahagian. Satu bahagian putih, satu lagi bahagian kosong kat belakang ni. So bila kita letakkan gambar, okey, so gambar akan nampak. Okey, saya akan letakkan gambar dulu. Saya pergi dekat insert, saya pergi kat picture, saya ambil gambar dekat dalam saya punya PC. Okey, gambar apa yang ambil? Ambil gambar kapal ni lah. Okey, so gambar kapal ni. So gambar kapal ni saya nak akan send to back. Okey, kalau cikgu nampak gambar kapal ni sudah nampak di belakang dia. Kecilkan sedikit gambar kapal ni supaya ngam-ngam cantik. Okey, so gambar kapal tu dah ada kat belakang dia. So nanti bila dia buat rotation, gambar ini buat rotation, kita akan nampak dengan cantik lah. Akan nampak sikit-sikit dekat tepi tu. Okey, so sekarang ni dah siap. Kita perlu buat rotation untuk pond ini supaya nampak pergerakan dia nampak cantik. Okey, macam mana saya nak buat? Mula-mula saya akan pergi ke bulatan besar ni. Saya akan pilih bulatan besar ni. Saya pergi dekat animation. Lepas tu saya akan ambil emphasis, saya akan ambil spin dulu. Okey, spin. Okey, sekarang ni spin ni laju. Okey, so kita nak ubah spin laju. Okey, kita pergi dekat animation pane. Ataupun cikgu boleh ubah duration dekat atas ni 20 second. Tapi memudahkan saya nak pergi klik kanan, pergi kat timing. Lepas tu saya akan ambil 20 second. Okey, so dia akan bergerak selama 20 second. Okey, so yang ini dia kelajuan ni agak perlahan lah. Okey, saya akan ambil start with previous. Okey, saya nak tambah lagi satu animation iaitu shrink and grow. Okey, saya pergi add animation. Saya nak tambah saya pergi add animation, saya ambil grow shrink. Okey, dekat bahagian effect ni, saya tekan bahagian effect, saya ambil bahagian vertical. Okey. Lepas tu kita pergi dekat wizard ni, start with previous juga. Timing dia saya nak ubah sedikit. Bahagian effect ni saya nak ubah di 0.5 second. Smooth start 0.5 second. End pun 0.5 second. Lepas tu saya nak tekan auto reverse. Okay, kita berbalik pada timing tadi. Repeat kita akan ambil until end of slide. Okay, oh saya lupa yang atas ni pun sama juga. Pergi dekat timing. Repeat ni tukar kepada end of slide juga. Okay, so bila kalau kita play benda ni, dia akan jadi seperti inilah. Okay, kalau nampak gambar dekat belakang tu bila dia besar dia akan kacau sikit kan. Okay, kita nanti kita ubah. Okay, tak apa, tak ada masalah.
Okey, kita stop animation dulu. Kita nak ubah gambar dekat belakang ni. Cikgu tekan gambar kat dalam ni. Okey, yang ni gambar ni cikgu boleh resize lah, bagi besar. Okey, sikit. Jadi kita play balik, tengok apa jadi, apakah akan berlaku. Ada lagi sedikit. Tak apa. Kita akan turun ke bawah sedikit. Besarkan sikit gambar ni. Okey. Saya akan play. Ya, dia akan jadi seperti ini. Okey. So, kita punya masking sudah berjaya. So, kita nak tambah sedikit perkataan lah. Kalau cikgu nak tambah, contohnya kita nak letak subtitle, tajuk ke apa, kita boleh tambah dekat sini. Kita masuk title. Okey, katakan kita letak tajuk dia title lah. Title. So, saya nak besarkan tulisan sikit. Biasanya saya suka yang tulisan yang gemuk-gemuk. Okey, kenapa saya suka gemuk-gemuk? Sebab senang nampak lah. Okey, title. Okey, lepas tu kita nak masuk satu garis kat bawah dia. Okey, ni saya ambil warna hitam. So, saya akan duplicate title ni. Saya nak tuliskan yang subtitle dekat bawah dia. Okey, ni so kita panjang sikit lah. Ini kita bagi panjang sikit. Okey, so kita akan tulisan yang subtitle ni kita ubah lah bagi apa ni, bagi nampak menarik sikit. Biasanya guna yang ikutlah, nak guna yang mana pun asalkan cantik lah. Okey. Okey, menarik. Okey, ambil yang ni tak apa. So, ini saya kecilkan balik lah. Okey, macam tu lebih kurang. Okey, so saya jangka ni macam ni. So, kita nak letak animation untuk title dengan subtitle ni. So, saya ambil yang simple sajalah. Saya ambil simple. Saya pergi ke motion path. Okey. So, title ni saya nak letakkan title ni saya letakkan ke atas sikit, kat sini. So, dia akan turun ke bawah sini. Okey. Yang title ni pun sama juga. Kalau kita nak copy yang ini, kita boleh pergi dekat animation painter ni, kita akan pergi kat okey. So, kita nak ubah kedudukan dia ke atas, pergi ke effect ni, kita terbalikkan dia up and down. Okey. So, ini saya letakkan ke bawah sedikit lah. Sorry. Okey, ke bawah sikit. Yang ni kita naikkan ke atas. Okey, dua ni dah siap. Yang ini kita ambil, kita bagi masa sedikit, kita ambil start with previous. So, kita akan tolak ni dalam, katakan dalam 2 second, 3 second. So, yang ini pun kita ambil start with previous juga. Sorry. Okey, so dua-dua ni start, dia akan nampak seperti inilah. Dalam 2 second dia akan turun, naik. Okey, subtitle tu dah turun. So, yang ini saya nak tambah animation. Ini saya ambil white. Dia punya ni daripada kiri. Dia akan white daripada kiri. Okey, ini juga kita ambil start with previous. So, kita akan drag ni sikit ke lebih kurang dalam nak kat ujung-ujung ni ke sikit kan. Dia dah naik, dekat-dekat naik baru tu. Okey. Yang ni dua ni saya nak ubah sikit lah. Saya nak tambah sikit. Saya klik dua-dua. Tekan title satu. Tekan shift. Dia akan select dua-dua ni. Okey. Ataupun nak buat satu-satu pun boleh. Tak ada masalah. Ni saya nak ambil bounce effect ni saya nak tambah lah.
nak bagi dia bouncing sikit lah, katakan dalam dia bouncing dalam 30 second. 0.30. Okey, so kita tengok dia macam mana pergerakan dia. Okey, so dah nampak dia punya bouncing sikit tadi kan. Okey, so itu saja daripada saya. Saya harap tutorial ini dapat membantu guru-guru untuk membuat PowerPoint yang lebih baik, yang cantik untuk kegunaan cikgu-cikgu lah. Okey, so saya harap dapat membantu cikgu-cikgu untuk menghasilkan PowerPoint yang lebih baik. Kalau suka dengan saya punya tutorial, boleh like, subscribe dan komen untuk penambahbaikan saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.